Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kepada jamaah Mumtaha yang akan berangkat pada 20 bulan 2 ini, jadi saya bagi pihak Mumtaha Haji Mukhtar bin Haji Hamzah, iaitu pengarah urusan Mumtaha, mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kepercayaan jemaah kepada kami, dan juga mengerjakan umrah ini adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa timul hajja wal umrata lillah, yang bermaksud dan sempurnakanlah kamu ibadah haji dan umrah kerana Allah Taala. Jadi kita akan berangkat, akan melaksanakan perintah ini, maka perlu saya peringatkan daripada rumah hingga sampailah kita balik nanti. Yang pertama sekali, sebelum kita pergi, kita perlu ingat beg yang telah kita bagi itu, sama ada beg besar, beg sedang dan beg kasut dan juga beg gantung, dipergunakan. Bahan-bahan yang perlu kita bawa iaitu seperti talkung, pakaian-pakaian ikhram, ubat-ubatan, minyak, dan juga ini kena letak dalam beg besar. Di minyak mana perkara yang berair kena letak dalam beg besar. Benda yang kering boleh letak dalam beg sedang ataupun beg iaitu beg yang kita gantung. Dan yang kedua, saya peringatkan sekiranya jemaah mempunyai ada hutang, maka naklah kita berwasiat kepada hutang yang perlu yang mereka bayarkan, dan kalau lebih terbaik kita bayarlah ataupun kita minta tangguh supaya pembayaran tersebut. Dan juga selepas itu kita ingat kita nak musafir, kita naklah mandi musafir, dan juga naklah kita sembahyang musafir, dan seterusnya kita punya hajat, kita mohon kepada Allah SWT pemergian kita ni pergi dan balik diselamatkan oleh Allah SWT. Dan juga apabila kita melakukan sesuatu perkara, maka perlulah kita perbanyakkan bahan-bahan yang kita letakkan. Kita letakkan dalam beg-beg besar semua, dan juga mana beg-beg kecil yang tersebutkan tadi. Dan juga janganlah kita bercakap yang bukan-bukan ataupun bangga diri, cakap besar dan sebagainya. Sebab kadang-kadang dia terikut sampai di sana. Seperti kata aku sampai sana aku nak beribadah, dia makan tak kisah. Sampai sana kira ibadah, makan kita tak lalu, jadi kita akan lemah badan. Ataupun kita sampai ke sana, aku nak duduk masjid je. Jadi kadang-kadang kita duduk masjid, kalau kita ada buat suami tak kita kisahkan, isteri kita tak kisahkan. Dan di sana suami isteri ni biasanya, kalau di sini kurang kita rapat, di sana dia macam orang kata macam berlangkah. Jadi dia lebih lagi nak rapat, lebih nak mesra. Dan isteri naklah jaga perasaan suami, dan suami naklah jaga perasaan isteri. Jangan kita menyakiti dan sebagainya. Dari samping itu juga, setelah kita sampai di sini, kita dah mandi musafir, kita dah sembahyang sunat musafir, nanti sembahyang hajat, dan kita berdoa. Yang paling baiknya bila kita keluar dari rumah, Nabi pernah bersabda, yang maksudnya barang siapa membaca doa ini, insya-Allah diselamatkan Allah pergi dan baliknya. Setidak-tidaknya kita baca apa? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalaulah kita ramai, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lepas itu kita naik kenderaan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita bacalah banyak-banyak doa ni, dan kita banyak selawat. Dan sila kita dah sampai di Jeddah, jadi kita dalam keadaan kita penat, letih, maka kita ikutlah cakap ketua kita apa yang dia arahnya.
sama ada dari segi beg, dari segi bilik, kita ikut arahan daripada ketua kita iaitu Cik Haji Jamhuri. Dan yang membawa umrah kita ni ada 3, saya sendiri, Muhammad Jamhuri dan juga Ustazah Hajah Nur Fadilah. Iaitu dia akan bawa pada buat perempuan sama ada tawaf dan juga kita nak pergi ke iaitu Taman Raudah. Dan juga di samping dalam perjalanan kita perbanyakkan berdoa, perbanyakkan berselawat, mohon kepada Allah SWT. Sebabnya kita dalam musafir ini doa kita sangat makbul. Hajat kita, apa yang kita mohon kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri. Sebab itu orang musafir ni banyak kelebihan dia. Dia boleh buat sembahyang jamak serta kasar, dia boleh menerima asnaf dan doanya dimakbulkan. Kalau kita melakukan ibadah dalam musafir, pahala kita juga dibesarkan, digandakan pahala dia. Dan jangan diingatkan juga, jangan kita sampai ke sana berjalan seorang diri, kawan-kawannya berdua, kalau tidak biar bertiga. Kita dah dengar lah bagaimana kehilangan berlaku di sana. Kehilangan ni bukan kadang sesat, tuan-tuan. Ada kalanya kehilangan ini iaitu dibawa orang di sana. Berpandu pengalaman saya bawa orang jemaah sejak daripada 1993, kehilangan berlaku bermacam-macam. Bila kita tanya pergi ke mana, dia kata ada orang bawa dia. Jadi ini saya akan terangkan semasa di sana nanti. Dan juga mana yang kita ada berkeluarga, eloklah kita berjalan, kita berkawan dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita ataupun dengan jemaah kita. Biarlah kita berkumpulan. Dan juga kita sampai di sana jangan lupa name tag kena pakai. Dan juga di sana selepas saja kita sampai di sana, kita akan bagi kad hotel. Sebab apa? Supaya kita tersesat dan sekarang kita boleh letak dekat hotel itu, kita letak name tag itu supaya ke mana pun kita bawa. Tidak kita letak dalam beg kecil itu. Dalam beg kecil ni jangan kita banyak bawa duit. Duit kita simpan dalam beg besar ni ada rumah. Kalau kita masjid, kita bawa duit itu untuk keperluan kita saja. Sebab kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang beg itu kita depan kita, tapi tak sedar kita duit itu telah diambil. Kadang-kadang poket kita pun ada boleh selop. Jadi sebab ini berlaku banyak. Jadi kadang-kadang yang perempuan yang pakai jubah itu, padahal orang lelaki pun direntapnya, iaitu dengan cara dia bukan sambur. Dia kena digeletiknya kita pun pusing-pusing, sudah beg kita dah ada masuknya. Jadi ini pun perlu kita kawal. Dan juga kita buat di sana, kita akan buatkan majlis pengajian setiap 2 kali. Semasa majlis pengajian kita buat tahlil. Dan juga kita buat di sana, siapa pengajian itu kita buatkan akikah. Jadi sesiapa yang tak berakikah, jadi boleh tempah pada sekarang. Akikah di sini pun kalau kambing pun 1000 lebih, di sana tak sampai. Dia tengok keadaan. Ada yang kambing harganya RM600, ada kambing harganya RM700, ada yang RM1,000 lebih. Itu kambing saja, tak termasuk kalau kita nak tengok tambang kita pergi ataupun kita nak masak dan sebagainya. Kita ada orang di sana. Kalau kita tak boleh buat seorang, kita buat ramai-ramai. Dan juga kita masa buat di pengajian itu dan tahlil itu, siapa-siapa nak menyumbang derma untuk keluarga kita apa, dan duit tu kita akan gunakan di sana untuk keperluan kita bersama. Seperti itu, kita buat makanan dan sebagainya. Dan juga siapa-siapa ingin melakukan buat upah umrah pun boleh juga. Upah umrah biasa dia ambil RM600 ataupun RM550. Tambahan sekarang ni barang-barang mahal ini, kemungkinan harga semakin lama iaitu semakin bertambah. Dan juga siapa-siapa ingin untuk membeli Al-Quran, kita nak wakaf ke masjid, ini pun boleh. Biasanya Quran wakaf ke masjid ini ada tempat RM100, ada tempat RM70. Paling bawah pun kita kata RM70.
Kalau kita biar murah tu ada, tapi masjid dan murah itu masuk dalam ke masjid, lepas itu dikeluarkan balik semula. Jadi tidak dikekalkan dalam masjid. Mesti Quran itu cap pencetakan iaitu di Madinah. Yang ini pun boleh kita lakukan. Dan di dalam lawatan umrah, lawatan dalaman, lawatan apa pun kita buat. Lawatan ini ada mutawif dia. Kalau tidak ada, saya lah mutawif akan menceritakan bagaimana kelebihan tanah haram Mekah dan bagaimana kelebihan tanah haram Madinah, dan juga tempat-tempat yang sangat mustajab didoakan dan apa yang berlaku di sana. Kelebihan kita di sana di Mekah, sekali semayang menyamai pahalanya 100,000 kali semayang. Itu di Mekah. Kalau di Madinah sekali semayang menyamai 1,000 kali semayang. Ibaratkan kalau kita baca Qul Huwallah di Madinah sekali, pahala dia seolah kita baca Qul Huwallah itu iaitu 1,000 kali. Kalau di Mekah kita tahlil sekali, seolah-olah kita telah bertahlil 100,000 kali dari segi ganjaran pahalanya. Jadi dengan sebab itu kalau kita tak buat sangat rugi. Bersedekah pun serupa juga. Kita bersedekah di Mekah iaitu RM1 menyamai 100,000 kali ganda ringgitnya. Bukan sikit, 100,000 kali ganda. Kalau di Madinah kelebihannya kita dapat 1,000 kali ganda. Semua ada kelebihannya. Dan kelebihan tempat di Mekah pun ada, di Madinah pun ada, dan juga kelebihan masa pun begitu juga. Dan juga saya ingatkan lagi, kalau kita nak umrah tambahan, bila kita nak umrah tambahan, kita pakat-pakat. Jangan pergi seorang, jangan pergi berdua. Biar kita bertiga, berempat, ataupun kita minta bagi tahu pada tua kita ataupun pada saya sendiri, kita pakat, kita cari bas sama-sama, van sama-sama. Kalau bas, tuan-tuan, kalau kita naik bas loncat, orang kata dalam, kalau dulu mana RM5 pergi balik. Tapi sekarang mungkin tinggi sikit. Tetapi kalau taksi, dia ambil RM50 ke RM100. Jadi kalau kita tak ada kawan, kadang kita sewa bas. Mula-mula dia kata satu bas itu 200. Kita pun naik. Tapi kita tunggu kawan apa gini, dia naik sampai 700 ataupun 500. Sebab itulah kita pergi, eloklah kita bersama supaya dah siap baru kita cari bas. Baru kita cari kereta kita, baru kita dapat bersama. Dan juga saya ingatkan juga kepada kita semua supaya barang-barang yang saya sebutkan tadi kita sediakan. Dan di sana dalam bah nanti kita berselawat bersama-sama. Mungkinlah sampai di sana kita buat tahlil bersama-sama. Dan juga di sana kemungkinan boleh kita tasmi' Al-Quran yang dipimpin oleh itu Ustazah Hajjah, iaitu Mufadilah. Dia seorang ustazah berbahasa Arab, dan dia boleh iaitu mentasmi'kan bacaan-bacaan kita, dengar mana yang tersilap dan sebagainya. Kalau kita dapat pusingan, iaitu satu khatam Quran, kita buat ni satu juzuk ataupun ni setengah juzuk, kita 30 orang, satu juzuk seorang, kita dapat di Madinah sekali khatam, pahalanya menyamai kita telah khatam 1,000 kali khatam. Kalau di Mekah kita dapat satu kali khatam, pahalanya seperti kita khatam 100,000 kali khatam. Tak dapat di tempat lain. Jadi sebab itu saya sarankan kita di sana yang kira nak beli barang je, beli barang kita tentukan harinya. Sebab kemungkinan kita juga akan memberi ruang lawatan ke Taif. Ke Taif ni tuan-tuan biasanya diambil RM150. Ini kita tengok sebagaimana package kita. Kita pun bukan ambil untung, sekiranya kita ada, kita akan bawa ke Taif dengan percuma. Sebabnya sekarang ni sebab kenaikan harga. Kalau dulu memang kita rancang nak bagi percuma naik kereta api, tetapi dulu kita sewa hotel, masa itu dia ambil 400 saja, RM400 satu bilik. Bila sekarang kita nak pergi, dia ambilnya itu RM1,100, dan duit ni kita dah bayar.
duit hotel kita dah bayar, makan terbayar, bas semua kita dah bayar. Tapi kalau kita ada lebih, insya-Allah kita akan gunakan rawatan peri saja ke Taif. Kalau kita tak dapat, kita minta lah jemaah tolonglah sikit. Dan kita katalah 150 riyal tu, kemungkinan jemaah kena 50 ke ataupun 40 ke ataupun 60 ke, lain tu biar kita Muntahak akan tangguh, insya-Allah. Jadi apa juga masalah sebelum pergi ni, kalau ada nak telefon, boleh telefon saya, iaitu 019 57 20100. Macam kita nak buat moral di sana ke, ataupun kita nak buat wakaf di sana, nak bagi orang makan di sana ke, ataupun kita nak buat akikah ke, ataupun kita nak buat sedekah Al-Quran di sana ke, bagi itu awal. Kalau kita sedia duit awal-awal, dan harga pun sudah beritahu. Dan juga saya boleh bawa tuan-tuan kepada, bagi orang lelaki kalau nak pergi rumah Syekh Sabri. Syekh Sabri ni iaitu dia guru tafsir di sana. Kita boleh tasmik dengan dia pun boleh. Dan perempuan dia pun hafizah. Boleh kita dengar bacaan dia, dan dia boleh dengar bacaan kita. Dan juga kita apa kesilapan dia akan tegur. Dia tak akan diam saja. Sebab saya pernah dulu saya ambil satu juzuk. Saya ambil juzuk yang ke-30, juzuk Amma. Jadi saya ambil di situ sampai habis. Tapi saya bagi hadiah kepada dia, iaitu 60 riyal. Sebab kita nakkan keberkatan itu. Jangan kita kira sampai sana, sayang. Kita sedekah banyak-banyak, sebab sedekah sana pahalanya lebih. Jadi di sana esok saya akan terangkan juga kelebihan-kelebihan semasa kita sampai di Masjidil Haram. Seperti kita tengok Kaabah kita tengok pun dah berpahala dah. Sebab Allah Ta'ala beri kelebihan pada Kaabah itu, iaitu rahmah dia, iaitu 120 rahmah setiap 24 jam tu. Bagi yang memandang dapat 20 rahmah, bagi yang tawaf dapat 60 rahmah, dan bagi yang sembahyang dapat 40, jumlah dia 120. Jadi itu sajalah. Dan saya berdoa supaya kita dalam keadaan sihat walafiat. Dan kita perbanyakkan sekarang ni makan ubat-ubatan, ubat vitamin, supaya kita sana besok kita dapat sihat dan kita dapat beramal dengan baik. Dan apa ubat yang sesuai yang kita rasa nak bawa misalnya ubat sakit perut, kita pil yang kita kata yang ubat itu, kita bawa, beli sekotak. Jangan beli 2-3 untuk kita je. Beli sekotak tak apa, mana kita sedekah. Kita sedekah satu tu, maknanya seolah kita sudah bersedekah, iaitu 100,000. Bukan sikit. Jadi kalau kita takut sedekah, rugilah kita. Di sanalah ruang kita, sama ada kita sedekah. Dan jangan lupa kita juga membaca, iaitu suratul Ikhlas, Quran. Hadiahkan pada mak bapak kita, warga kita, adik-beradik kita. Jangan kita doa bukan untuk kita saja, untuk keluarga kita supaya mereka dapat pergi bersama. Dan saya akan bawa tuan-tuan berdoa bersama, iaitu di Multazam. Di sini tempat doa yang sangat makbul. Apa juga tuan-tuan bagi tulis pada saya, semasa doa saya akan sebutkan sampai di sana. So apa jugalah kita buat tahlil, kita nak hadiah kepada keluarga kita, tulis nama elok. Sampai di sana kita akan sebutkan nama-nama tersebut itu, dan kita akan hadiahkan kepada mereka tahlil dan bacaan Al-Quran. Dan saya cukuplah itu saja. Saya pernah bertugas sebagai imam, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.